forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang lagi ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Amir terhadap Perikatan Nasional PN yakin mampu mencipta kejutan di Selangor, Negeri Sembilan dan Pulau Pinang yang dikuasai Pakatan Harapan pada pilihan raya akan datang. Naib Presiden PAS, Datuk Seri Dr. Ahmad Syamsuri Mokhtar berkata, melihat kepada sokongan rakyat kepada PN ketika ini, beliau turut yakin gabungan itu dapat mengekalkan Terengganu, Kelantan dan Kedah. Okey, mari kita dengar respon Dr. Kamal Amir. Di akhir nanti kita komen macam biasa. Yang orang duk kata Selangor boleh tumbang dan sebagainya. Di Selangor, ia mempunyai antara kerusi yang terbanyak Dewan Undangan Negeri, iaitu sejumlah 56 Dewan Undangan Negeri ada di negeri Selangor. Dan untuk membentuk kerajaan, mesti mendapat sekurang-kurangnya 29 kerusi Dewan Undangan Negeri. Ini kena jelas, saudara. Kena ingat, 29 kerusi. Dalam pilihan raya yang lalu, Pakatan Harapan, PKR ada 28 kerusi, saudara. Ini di Selangor. DAP ada 14. Ini 28 campur 14, dia dah ada 42. Sedangkan diperlukan 29. Mananya nak ambil alih kerajaan Selangor tu? Itu keadaannya, saudara. Jadi amanah ada 5 kursi lagi. Jadi kalau 5 kursi campur 14, 19 campur 28, ada 57. PBM cuma ada 4 kursi saja, saudara. Barisan Nasional pun 4 kursi. Sebab itu PBN UMNO ni tak bolehlah nak dabik dada pada PKR. PAS 1 kursi saja, saudara. Macam mana yang katakan boleh dapat 33 kursi, saya pun tak tahulah di mana perkiraan mereka. Dan waktu Pakatan Harapan membentuk kerajaan saat ini dengan 47 kursi. Pembangkang 9 kursi. Sekarang ni BN dah menyertai Pakatan Harapan, artinya pembangkang cuma tinggal 5 kursi saja. Macam mana 5 kursi tu nak cari lagi 28 kursi? Itu gambaran di Selangor, saudara. Jangan marah, saudara. Saya beri penjelasan ini supaya orang faham. Jangan orang bercakap. Bolehlah anda boleh sekadar bercakap, suruh mula kenyataan sedap mulut. Tapi janganlah membohongi rakyat dengan fakta. Saya nyatakan ini secara fakta, saudara. Kemudian, di Terengganu, saudara. Di Terengganu, ini agak menarik, saudara. Terengganu terdapat 32 kursi Dewan Undangan Negeri. Jadi untuk membentuk kerajaan, paling kurang mesti menang 17 kursi. Pilihan raya 14 dulu, PAS dapat 22 kursi. Kena ingat, saudara. Dan UMNO menang 10 kursi. Ini keadaannya, saudara. Jadi dalam keadaan sekarang ni, di Terengganu, saudara, dia agak pelik sikit, saudara. Di Terengganu ni agak pelik, saudara. Kerana kalau ikut sejarahnya, PAS dia tak boleh perintah lebih daripada 2 penggal. Ini realiti di Terengganu, saudara. Kerana pada tahun 1999, PAS menang 28 kursi dan UMNO Barisan Nasional cuma dapat 4 kursi. Itu 1999. Kemudian pada 2004, saudara, lepas 2 penggal kemudian bertanding, UMNO Barisan Nasional dapat 28 kursi, PAS pula dapat 4 kursi. Ini keadaan di Terengganu, saudara. Jadi inilah yang sedang dipikirkan. Jangan fikir bahawa orang Terengganu tak tahu politik. Dia bagi 2 penggal, bagi balik pada UMNO. 2 penggal UMNO, bagi balik pada PAS. Itu keadaannya di Terengganu, saudara. Saya melihat keadaan bila orang mengatakan boleh nak tawan Selangor. Saya fikir kat mana datangnya. Cuma saya banyak berdiam diri sebelum saya mengeluarkan analisa yang terperinci. Dan saya menghubungi teman-teman. Jadi ini keadaan saya. Sir Adam Bros. Wow, dia kata PA dan PKR PAN terbaik. Harap-harap PA mendapat majoriti besar di PRU 203 akan datang. Ya, tanpa UMNO pun baru macam di Selangor. Memang UMNO berapa penggal dah, saudara. Berusaha bagai darat. Tak dapat di Selangor. Saudara Mak Harmi, itu yang kita dipelik. Sebab sepatutnya kita pegang pada keputusan PAU yang lalu. Jadi banyak orang pelik kenapa pilihan raya yang baru ini, pilihan parlimen, boleh jadi terbalik begitu sekali. Itu perlulah dianalisa oleh para penganalisa politik.
Saya mudah saja, saudara. Ceritanya, cerita duit. Dan waktu itu adalah mereka mewujudkan politik Zahid sentrik. Waktu UMNO Barisan Nasional kalah dulu tu, mereka mewujudkan Najib sentrik. Segala tuduhan dilonggokkan terus pada Datuk Seri Najib dengan isu YMDB, tumbang UMNO Barisan Nasional. Kemudian bila pilihan raya yang lepas, saudara, semua parti, sekarang ni kita dengan PKR baiklah, kita dengan DAP pun baiklah, tapi dalam pilihan raya lepas, semua parti serang UMNO, serang keliling, saudara. Isunya Zaid Amidi. Itu gambarannya, saudara. Jadi waktu itu Zahid sentrik. Tapi untuk pilihan raya kali ini, kau nak balon siapa? Sebab itu mereka sedang mewujudkan. Tapi saya nampak tak kesampaian apabila mereka cuba menjadikan Anwar Ibrahim sentrik. Kerajaan perpaduan kali ini, PAS dengan PBM sudah pun mula menghalakan serangan cyber troopanya, para pengempennya, menghala pada Anwar Ibrahim. Mulalah dituduh kerajaan dalam tempoh 6 bulan kata gagal. Saya pun heran lah. Sekarang ni serangan dari Anwar Ibrahim. Jadi saudara jangan hairan lah. Untuk pilihan raya ini, Anwar Ibrahim akan diserang habis-habisan. Sebab dalam pilihan raya mereka akan cuba mewujudkan sentrik, adalah sentral. Kali ini adalah Anwar Ibrahim sentrik. Untuk Zaid Amidi ni kurang. Ini keadaan saudara. Bagaimanapun saudara, jangan terkejut saudara. Di Kelantan, sebab itu orang kata meramalkan PAS akan kekal memerintah dan sebagainya. Saya tak nampak, saudara. Tambah-tambah lagi, ini menjadikan kejutan, fobia yang besar pada PAS. Apabila sewaktu kunjungan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke Kelantan, 4 hari ke 5 hari lepas, dia bertemu dengan Nik Abdul bersama dengan Nik Omar. Kemudian ada perkabaran mengatakan Nik Abdul bakal meninggalkan PAS. Ini merupakan berita yang cukup menggemparkan pada warga PAS keseluruhan, pimpinan PAS. Tak tidur malam, saudara. Memang tak tidur malam, saudara. Kalau ini berlaku, ini adalah merupakan gempita yang paling besar, saudara. Bukan main-main, bukan kaling-kaling. Sebab putera pada Nik Aziz, iaitu satu bini Nik Omar bersama dengan Nik Abdul, bersatu akan menggempur kerajaan PAS. Selama ini UMNO saja, tapi saya juga macam saya katakan semalam bahawa perkabaran yang saya terima ini cerita benar, saudara. Sumber yang rapat dengan pejabat perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Mereka mengalu-alukan seandainya Nik Abdul memilih untuk menyertai UMNO. Dan macam saya katakan semalam juga, teman-teman daripada kalangan amanah mereka lebih senang andainya Nik Abdul dapat menyertai UMNO untuk memperkukuhkan UMNO di Kelantan. Malahan, Ketua Perhubungan UMNO Kelantan pun kabarnya bersetuju untuk menjadikan Nik Abdul adalah calon Menteri Besar Kelantan. Jika ini berlaku, saudara akan melihat satu lagi ledakan cukup besar di Kelantan akan berlaku. Tambah-tambah pula saya dengar tadi. Saya dengar bagaimana yang ada dalam media sosial ini, perbahasan di luar negeri, iaitu Datuk Alwi. Cik Mat, dia melontarkan pandangan isu yang besar sekarang ini adalah isu lembah sirih. Bagaimana syarikat yang menjanjikan pulangan puluhan juta kepada kerajaan negeri Kelantan, nil, zero. Selain daripada isu air, saudara. Selain daripada isu air, isu orang lain yang mengaut keuntungan puluhan ratusan juta. Katanya dalam isu lembah sirih, saya tak tahulah menurut kenyataan di Dewan Negeri. Itu bukan main-main, saya. Kenyataan Dewan Negeri bukan boleh cakap bohong-bohong. Datuk Alwi menyatakan, dalam Dewan Negeri itu dia kata syarikat Zizi Izi ke Zizi ya. Beliau menyatakan bahawa syarikat tersebut berjanji untuk membayar pada kerajaan negeri. Hasil daripada tambakan tanah yang diberikan. Dan kabarnya tanah itu telah pun dijual oleh syarikat tersebut kepada satu pihak yang mengaut keuntungan ratusan juta. Tapi Kelantan, nil. Tidak dapat apa-apa. Ini juga rasanya, saudara, akan menjadi ledakan besar di Kelantan. Apatah lagi, seandainya Nik Abdul mengumumkan masuk dengan UMNO, ini memang tak tidur malam lah, saudara. Sebab itu, siapa pun nak menyertai PAS sekarang ni, kononnya orang kata gegasi daripada UMNO lah, pemimpin hebat daripada UMNO, masuk PAS pun. Kedatangan Nik Abdul akan menjadikan satu lagi, saudara, gelombang rakyat
Saya melihat itu yang ada di Kelantan. Saudara. Jadi, saya merasakan bahawa kedudukan politik untuk pilihan raya 2023 ini, untuk di 6 buah negeri pilihan raya umum kali ini, bukanlah sebagaimana yang digambarkan. Saudara siapa ni? Saudara Zaidi Yusof, dia kata, aku tak undi PN dah. Tak aku nak. Saudara, begini, saya melihat, tak apalah. Selalu nak pilih siapa, itu terpulang. Anda jangan nyatakan, saya undi PAS, saya jadi UMNO, saya undi ni. Tak payah. Sebab undi itu rahsia sifatnya, saudara. Ya, saudara Acai Bentayan, dia kata, banyak kes rasuah di Kelantan. Ini juga akan diledakkan. Jadi, jangan ingat, apabila SPRM menahan pihak-pihak tertentu dalam isu jana wibawa, bahawa Kelantan juga bersih. Pasti akan ada, saudara. Sabar. Malasan, Parti UMNO BN, Parti Keramat, diterajui dahulu kini. Sebab itu saya katakan, jangan maki hamun UMNO. Anda nak maki pemimpin, tak ada masalah bagi saya. Cuma halaman saya ini, saya tak izinkan untuk anda melontarkan kenyataan-kenyataan yang bersikap celupar. Serenua dia kata, saya nak UMNO BN go solo. Kita boleh bercakap lah, tapi realitinya bagaimana, saudara? Dulu pun memang kita akan merasakan kita hendakkan UMNO solo, BN, UMNO Barisan Nasional solo. Berpijak bumi nyata. Politik sekarang ni sudah pun melangkaui dinamika baru. Saudara, kalau dulu pada tahun 1970, almarhum Tun Razak mewujudkan Barisan Nasional dengan mengundang, waktu itu parti yang paling chauvinis. Lalu saya katakan, saudara, yang paling chauvinis adalah Parti Gerakan. Lebih teruk daripada Parti DAP. Tapi orang Melayu boleh terima demi lestari untuk rakyat. Dan selama 49 tahun selepas wujudnya Barisan Nasional, negara terus membangun. Jadi apakah sekarang ini, saudara, dalam suasana sebegini, kita menolak segala kemungkinan. Saudara, kita boleh bagi pandangan, tak ada masalah, hasrat kita. Tapi selalu saya katakan, tadi saya dah pesan, saudara, jangan, itu saudara Acai Bentayan, belum lagi cerita tentang emas di Kelantan. Benar. Kelantan adalah antara negeri yang mempunyai hasil emas negerinya. Saudara Michael Chan, Kelantan sudah banyak yang... saya minta lah, kalau boleh jangan guna perkataan sakau, curi, tak usah. Tapi kita katakan bahawa banyak balak-balak telah pun dikeluarkan dari bumi Kelantan, tetapi hasilnya tidak dapat dinikmati oleh warganya. Akhirnya, rakyat di Kelantan tidak dapat nikmat. Malahan apabila kerajaan pusat menghantar wang yang dianggap sebagai wang royalti minyak, saudara, katanya 400 ke 500 juta, begitulah. Sepatutnya boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah air. Tak selesai juga. Sehinggalah apabila Yang Muhammad Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, Yang Muhammad Datuk Seri Zahid turun ke Kelantan, bahawa mereka mengumumkan bahawa akan agenda kali ini peruntukan besar saja dekat 7 bilion akan dilakukan untuk lestari, mengubah, menyelesaikan masalah air di Kelantan. Itu keadaannya, saudara. Saudara. Fakrul. Saudara, itu masalah sekarang ni. Sekarang ni, mereka masih lagi mencipta naratif baru. Selain mereka menyerang Anwar Ibrahim, mereka serang juga Datuk Zahid. Tapi sekarang ini, sebagaimana saya katakan, mereka mewujudkan Anwar Ibrahim sentrik. Berhati-hati, saudara, supaya kita jangan terperangkap. Saya menjelaskan ini, saudara, supaya kita faham. Politik ini berliku, saudara. Selalu saya katakan, politik is the art of deceiving. Dia bukannya lurus sebagaimana yang kita lihat. Bolehlah kita. Dan politik tak boleh ditangani dengan ikut hati dan perasaan. Ini mesti ditangani. Sebab itu, macam malam tadi, saudara, Majlis Perunding Melayu merasakan sudah sampai masanya Majlis Perunding Melayu yang terdiri daripada para profesor, bekas-bekas tansi-tansi, datuk-datuk, ramai yang menganggoti Majlis Perunding Melayu yang ada di Kuala Lumpur ini, mereka sudah pun membincangkan melalui satu perbincangan melalui media internet, saudara, bahawa sudah sampai masanya Majlis Perunding Melayu juga turut campur tangan dalam memberi pandangan berhubung tentang ke arah mana Melayu nak dibawa oleh kerajaan perpaduan madani ini. Sebab itu, menurut Datuk Asal selaku seusaha Majlis Perunding Melayu, mereka akan mengadakan pertemuan dengan semua menteri-menteri. Mulai minggu depan, kabarnya Majlis Perunding Melayu akan mendatangi
pejabat, menteri-menteri di semua pertama sekali untuk mengetahui ke mana negara ini mau dibawa dan apa kepentingan warga bangsa kita ini yang akan terpelihara dan dijaga oleh menteri-menteri tersebut. Tak ambil kisah sama ada datang daripada parti DAP, sama ada datang daripada UMNO, maupun daripada Parti Keadilan, ataupun daripada parti daripada Sabah dan Sarawak, Majlis Perunding Melayu. Menurut Datuk Hassan, selaku setiausaha MPM, mereka akan mengadakan pertemuan. Satu-satu termasuklah syarikat-syarikat JLC. Dan mereka MPM akan bertanya dan mendapat tahu serta akan memberi pandangan. Ini hasrat Majlis Perunding Melayu. Okey, tuan-tuan, komen saya lah. PN ni kalau Selangor ni lah yang kita duduk kat Selangor ni, jangan haraplah kalau Selangor ni. Jangan berangan lah. Orang Selangor ni semua educated. Semua tahu duduk, dah lama dah orang Selangor duduk bawah Pakatan Harapan, aman, damai, hidup selesa. Takkanlah nak pergi duduk bawah PAS yang macam Perintah Kelantan tu. Air tak ada, itu tak ada. Semuanya tak macam-macam masalah. So, untuk diorang perintah nak rampas Selangor ni susah lah. Seperti apa yang Datuk Kamal Amir komen tadi. So, bagi saya yakinlah. Untuk Selangor ni, sebagai orang yang mengundi Selangor ni, dengan kawan-kawan yang semua kat Selangor ni, susah untuk mereka nak rampas Selangor ni. Itu pandangan saya lah. Kalau menang Fatul Negeri tu mungkin boleh menang lah ke beberapa kampung. Pulau Selangor ke mana-mana sana. Tapi ke tengah bandar ni susah lah dia orang nak menang. Okey, mari kita terus support kerjaan perpaduan. Dan PMAR Nur Ibrahim. Assalamualaikum.